Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar lorikkan rantau yang memuaskan ketaksamaan dan senarai ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorik. Soalan 1. Lorikkan rantau yang memuaskan ketaksamaan berikut. A. Y lebih besar atau sama dengan negatif 2S tambah 6. Jadi kalau lebih besar, maksudnya rantau yang kena dilorik adalah di bahagian atas garisan. Inilah bahagian lebih besar. Ingat, di bahagian atas garisan. Kita tengok B. Y lebih kecil atau sama dengan negatif 2S tambah 6. Lorikkan rantau di bawah garisan. Ya, inilah kawasan lebih kecil. Y lebih besar atau sama dengan 2S tambah 2. Tadi graf dia arah yang macam ini. Kecerunan dia negatif. Sekarang kecerunan dia positif. Mana rantau dia? Jadi lebih besar. Garisan di sini lebih besar ialah di bahagian atas. Kawasan atas. Ya, inilah bahagian yang lebih besar. Kita tengok soalan kedua. Lorikkan rantau yang memuaskan ketaksamaan berikut. Jadi garis tadi ialah garis penuh. Dan garis ini kenapa putus-putus? Okey, kita tengok yang A ini. Yang tadi kita ada lebih kecil atau sama dengan. Lebih besar atau sama dengan. Apabila ada sama dengan, garis dia penuh. Sekarang tak ada. Sini ialah lebih kecil sahaja. Y lebih kecil 2S tambah 8. Jadi apabila lebih kecil sahaja, garisan yang dilukis adalah berputus-putus. Tapi cara untuk lorik masih sama. Kalau lebih kecil, maksudnya kawasan dia adalah di bawah garis tersebut. Okay. Rantau yang lebih kecil di sini. Okay. Sekarang B, Y lebih besar daripada 2. Kalau Y lebih besar dari 2, sini ada persamaan Y sama dengan 2. Masa ingat lagi apa maksud Y sama dengan 2? Kalau Y sama dengan 2, garisan dia adalah selari dengan pasi S yang memintas pada pasi Y pada dengan nombor 2. Jadi, Y lebih besar dari 2, kita boleh nampak kawasan di bahagian ini. Y3, Y4, Y5, Y6, semua ini lebih besar daripada 2. Jadi, atas garisan lebih besar mesti bahagian atas garisan dia. Bahagian ini. Kalau lebih kecil, bahagian bawah garisan yang diberikan. Okay, C. S lebih kecil atau sama dengan 5. Kalau sini ada sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, jadi garisan dia adalah garisan yang penuh. Dan S lebih kecil. Kita tahu garisan ini ialah S ialah sama dengan 5. Kalau lebih kecil, nombor sini 4, S sama dengan 3, S sama dengan 2. Ini adalah lebih kecil. Jadi sebelah kiri pada garisan X sama dengan 5 ini, semuanya rantau ini lebih kecil atau sama dengan 5. Sekarang kita tengok soalan 3. Soalan 3 adalah dari contoh buku teks muka surat 169. Lorikkan rantau yang memuaskan ketaksamaan berikut. Sekarang diberi 2 ketaksamaan. Yang pertama ialah Y lebih kecil atau sama dengan S tambah 3. Dan yang kedua ialah S lebih kecil dari 2. Jadi kalau kamu nampak, setiap garis sudah dilabel. Yang garis yang serong ini, Y sama dengan S tambah 3. Yang garis yang putus-putus ini, X sama dengan 2. So, apabila kita label garisan, ini akan jadi sama dengan. Apabila kita lorek kawasan dia, baru akan jadi inequality, iaitu ketaksamaan. Jadi, kita tengok yang pertama, Y lebih kecil atau sama dengan S tambah 3. So, kita cari garisan Y sama dengan S tambah 3. Okey, garisan ini lebih kecil maksudnya di kawasan rantau dia di bawah garisan.
Yang ini. S lebih kecil dari 2. So, S di sini lebih kecil di sebelah kiri. So, saya lorekkan rantau lebih kecil dari 2. Okey, nampak tak? Ada kawasan yang memenuhi kedua-dua ketaksamaan. Maksudnya memenuhi masalah kawasan tersebut mempunyai 2 garisan lorekkan. Dengan okey, so kita cek kawasan ini hanya 1 garisan, 1 lorekkan. Kawasan ini 1 lorekkan juga. Kawasan ini ada 2, maksudnya 2 rantau ini bertemu. Jadi inilah kawasan yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Cikgu lorekkan dengan warna biru. Okey. Okey, B. Y lebih besar atau sama dengan negatif X. Y lebih kecil dari 3 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi di sini ada 3 ketaksamaan. Okey. Jadi Y lebih besar atau sama dengan negatif S sudah ada. Y lebih kecil daripada 3. So Y sama dengan 3. Garisan ini pun sudah ada. Y lebih besar atau sama dengan 0. Maksudnya kita mesti ada Y sama dengan 0. Di mana Y sama dengan 0? Pada pasti S, Y sama dengan 0. So garisan pasti S sebenarnya ialah Y sama dengan 0. Okey. Jadi sekarang kita nak lorekkan yang pertama, Y lebih besar atau sama dengan negatif S. Jadi, kita cari garisan Y sama dengan negatif S. Ya, di sini. Y sama dengan negatif S. So, kita akan tengok garisan ini. Garisan ini lebih besar, maksudnya kawasan dia di atas garisan. Ini. Lebih besar. Okey, yang kedua, Y lebih kecil dari 3. So, Y sama dengan 3 di sini. So, kita akan pertasangkan garisan ini untuk tentukan rantau dia. Lebih kecil ialah rantau di bawah garisan Y sama dengan 3. Jadi, rantau dia sini di bawah. Y lebih besar atau sama dengan 0. So, tadi cikgu sudah sebut, Y sama dengan 0 ialah pada pasti S. Sebab pasti S, pada pasti S, Y sama dengan 0. Kalau lebih besar, maksudnya di kawasan yang atas, bahagian atas pasti S. Boleh nampak kawasan mana yang ada 3 warna? Kawasan ini kan? Kawasan ini, atas ini hanya kuning sahaja. Kawasan ini hanya 2 warna, pink dengan purple. Kawasan ini kuning sahaja. Kawasan ini ada pink color, ada kuning, ada ungu. Jadi kawasan inilah yang memenuhi ketaksamaan, ketiga-tiga ketaksamaan. Jadi saya lorekkan dengan warna biru. Okey, jadi jawapannya adalah di bahagian yang berwarna. Sekarang kita tengok soalan 4. Pada graf di bawah, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Y lebih besar atau sama dengan negatif S tolak 1. Y lebih kecil atau sama dengan 2S tambah 2. Dan S lebih kecil dari 1. Jadi kalau kita tengok raja di bawah, kita hanya ada 2 garisan sahaja. Garisan yang biru ini, Y sama dengan negatif S tolak 1 untuk yang nanti kita lorekkan ketaksamaan ini. Yang garisan yang hijau ini, Y sama dengan 2S tambah 2. Nanti untuk kita lorekkan ketaksamaan ini. Dan S lebih kecil dari 1 tidak ada. Jadi kita kena lukiskan garisan X sama dengan 1. Dan didapati yang ini lebih kecil, tak ada atau sama dengan. Garisan yang akan dilukis nanti mestilah garisan yang berputus-putus.
Jadi mana X sama dengan 1, kita pergi ke pasi S, cari. Ini X sama dengan 1. Jadi garisan yang dilukis mesti memintas X sama dengan 1 di sini. Seperti ini. Okey, inilah garisan X sama dengan 1. Sekarang kita akan lorekkan ketiga-tiga ketaksamaan ini. Yang pertama, Y lebih besar atau sama dengan negatif S tolak 1. So, negatif S tolak 1 di sini. Lebih besar maksudnya kawasan di atas garisan tersebut. Lebih besar atau sama dengan negatif S tolak 1. Okey, sekarang kita akan lorekkan ketiga-tiga ketaksamaan. Yang pertama, Y lebih besar atau sama dengan negatif S tolak 1. So, kita kena pergi cari Y sama dengan negatif S tolak 1 di mana. Okey, garis ini lebih besar atau sama dengan maksudnya kawasan yang akan dilorek adalah di bahagian atas garisan Y sama dengan negatif S tolak 1. Okey, yang ini kawasan dia. Seterusnya, kita tengok yang kedua. Y lebih kecil atau sama dengan 2S tambah 2. So, Y sama dengan 2S tambah 2 ialah garisan hijau ini. Jadi, kalau dia lebih kecil atau sama dengan, maksudnya rantau yang akan dilorek nanti ialah di bahagian bawah garisan Y sama dengan 2S tambah 2. Okey, akhir sekali, S lebih kecil dari 1. Kalau lebih kecil, maksudnya di sebelah kiri ini. Sebelah kanan ini lebih besar daripada 1. So, kita akan lorekkan sebelah kiri. Okey, jadi ada nampak yang 3 warna yang bertembung bersama di kawasan segitiga ini. Jadi, kawasan segitiga inilah ialah jawapan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Soalan 5. Berdasarkan raja di bawah, nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek itu. Tadi kita sudah belajar macam mana lorekkan kawasan pelorek jika diberi ketiga-tiga ketaksamaan. Sekarang sebaliknya. Rantau berlorek sudah diberikan dan kita kena nyatakan 3 ketaksamaan untuk mentakrifkan rantau berlorek itu. Jadi sebelum kita tuliskan ketaksamaan, kita kena kenal pasti persamaan garis lurus untuk setiap garis. Jadi yang pertama ini. Garisan ini selari dengan pasi S dan memintas pasi Y 5. Y ialah 5. Jadi persamaan garis lurus ini adalah Y sama dengan 5. Yang ini. Pada pasi Y, apa sama dengan kosong? Ya, pada pasi Y, X sama dengan kosong. Jadi, macam mana dengan garisan ini? Yang ini ada keturunan. Jadi, semasa tingkatan 3, kamu sudah belajar macam mana cari persamaan garis lurus. Jadi, first step, kita kena cari keturunan. Di sini, kita ada koordinat untuk 2 titik, iaitu 5, 5. Dan ini, asalang ini ialah 0, 0. Jadi, kita guna formula keturunan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. So, maksudnya 5 akan tolak 0 bahagi dengan 5 tolak 0. So, keturunan M sama dengan 1. Step 1, cari keturunan. Step 2, kita cari pintasan Y. Untuk garisan ini, pintasan Y sudah boleh nampak dari gambar raja sini, iaitu pintasan Y sama dengan 0. So, C sama dengan 0. Dan step yang ketiga, kita sudah boleh tulis persamaan garis lurus yang lengkap, iaitu Y sama dengan X. Kita ganti masuk ke dalam Y sama dengan MS tanpa dengan C. So, M ialah 1, C ialah 0. Jadi, hasilnya Y sama dengan S. So, garisan ini persamaan dia adalah Y sama dengan S. Walaupun kita sudah dapat ketiga-tiga persamaan garis lurus, tapi soalan minta nyatakan
tiga ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek itu. Ketaksamaan maksudnya ada lebih besar, lebih kecil dan sebagainya. Jadi, yang pertama kita tengok untuk garisan Y sama dengan 5. Rantau dia berada di bawah garisan Y sama dengan 5. Apabila di bawah garisan, maksudnya Y lebih kecil atau sama dengan 5. Kenapa ada atau sama dengan? Sebab garisan ini garisan yang penuh, bukan berputus-putus. Yang untuk kedua, X sama dengan 0. Kita tengok garis ini. Kawasan dia adalah di sebelah kanan, lebih besar daripada 0. Dan garisan ini pun garisan yang penuh. Jadi, ketaksamaannya adalah S lebih besar atau sama dengan 0. Dan kita tengok yang ketiga ini, Y sama dengan S. Kawasan berlorek adalah di bahagian atas garisan. Rantau di atas maksudnya lebih besar. Dan garisan dia penuh, lebih besar atau sama dengan. Jadi ketiga, Y lebih besar atau sama dengan S. Dan kita tengok soalan yang seterusnya. Berdasarkan raja di bawah, nyatakan tiga ketaksamaan yang mentakrifkan rantau yang berlorek itu. Jadi, sudah diberi dua persamaan, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan S. Sekarang, kita perlu cari persamaan garis lurus untuk garis yang berputus-putus ini. Untuk cari persamaan yang ini, first, kita kena cari kecerunan. Dan untuk cari kecerunan garis lurus ini, kita sudah ada pintasan Y sama dengan 8 dan pintasan S sama dengan 4. Kita boleh pakai formula M sama dengan negatif Y intercept bahagi dengan S intercept. Maksudnya, kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan S. Kecerunan sama dengan negatif 8 bahagi dengan 4 sama dengan negatif 2. Tadi cikgu saya sebut, kalau sudah dapat M, kita cari C. C kalau boleh dapat dari terus raja, kita ambil terus. Kalau kita tengok garis ini, C dia ialah 8. Kita terus tulis C sama dengan 8. Dan sudah dapat M, sudah dapat C, tulis persamaan garis lurus yang lengkap, yaitu Y sama dengan negatif 2S tambah C. Sebab kita ganti masuk kecerunan dan pintasan Y ke dalam Y sama dengan MS tambah C. Y sama dengan negatif 2S tambah 8. Setelah kita senaraikan ketaksamaan satu demi satu, yang pertama kita tengok X sama dengan 0. Garis ini, kawasan yang lorek adalah di sebelah kanan. Maksudnya lebih besar dari 0. Jadi, S lebih besar atau sama dengan 0. Seterusnya, kita tengok yang Y sama dengan S. Yang ini, garisan ini, bahagian atas inilah kawasan yang berlorek di atas garis. Kalau di atas garis, tadi kita sudah belajar lebih besar atau sama dengan. Persamaan ketiga, kita tengok rantau kawasan yang berlorek adalah di bawah garis. Apabila di bawah garis, lebih kecil. Dan garis dia putus, lebih kecil sahaja, tak ada atau sama dengan. Jadi, jawapan dia Y lebih kecil daripada negatif 2S tambah 8. Itu. Sekiranya anda rasa video ini membantu, sila tekan like dan subscribe channel Madam Won. Terima kasih.